Tapi bagus sebenarnya orang kita di Sarawak tu, sebab kita di Sarawak tu orang mana pengalaman kita dalam dunia tu mungkin agak ketinggalan sikit lah daripada Semenanjung. Sebenarnya kami membawa konsep teater tu yang tu supaya kita boleh melangkah Jauh lagi jauh lah. lagi supaya kita si ketinggalan sikit lah kepada sudut teater. Assalamualaikum. Kini tu kita bersama dengan CAC Cafe, Fira, Ardin dan juga Nas. Dan kali tu kami on bersama dengan pelakon teater yang sangat cukup mantap. Persatuan Seni Sarawak. Betul. Bila diceritakan pasal teater, pada minggu-minggu yang lepas, kita pun bersama dengan anak seni. Anak seni teater. Dan kita tu kita teruskan lagi untuk merungkai dunia seni teater. Sebab yalah hari yang kita belajar sikit-sikit je. Kan? Nak dicerita pasal teater tu, mesti ada kata orang talent yang ada dalam hati lah. Kan, kau pernah berlakon, Nas? Aku pernah, tapi orang sekolah dulu. Sekolah. Tapi aku dah dengar muka orang dalam TV. Ya, Nanis, tanya. Cerita Cinta Kedil ke? Jangan cerita gede bos. Jangan, saya dah aku berlakon Ustaz, saya dah. Kan? Kau Fira pernah berlakon? Aku sih pernah berlakon sejujurnya, tetapi saya dapat job. Aku ingin. So untuk kita yang tengah danggai yang mungkin tak rasa kita macam nak cari orang, saya boleh. Si perlu minta dekat saya. Minta di sebelah tu. Okey, kita dah ucapkan selamat datang kepada tetamu kita, Abang Jalur Jeman. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita, Bang? Bagus, sihat, alhamdulillah. Okey, first thing first, soalan yang klise yang kita akan tanya dengan semua orang. Soalan pertama yang kita akan ajukan adalah, Bang, kami sebenarnya dapat job dengan tak? Ya, saya pun sih kenal bang. Bila dia bang? Nampak tidak sama-sama saya nak offer. InsyaAllah pun ada audition dah datang lah. Boleh. Right, so apa khabar kita, Bang? Bagus, sihat, alhamdulillah. Perkembangan terkini berkenaan dengan insan bernama Jalur Jeman. Okey, jadi kami baru habis syuting 13 episod tadi. And then lepas tu next coming project lah. Okey. Adalah satu teater yang ditulis oleh kami, diarah oleh kami dan dilakon oleh kami juga. Iaitu teater Diary Seorang Ibu. Jadi mesti kita orang kadang-kadang lensa, teater lensa maksudnya lah. Jadi itu adalah satu orang madah percubaan berani kami menggabungkan lakonan skrin, okey, dan pentas. Dia 2 kali terus. Ada sekali. Maksudnya sebelum kami orang nak berlakon tu, kami orang kena shoot dulu lah. Shoot, contohnya scene-nya keluar daripada pintu. Jadi bila dia keluar daripada pentas dalam skrin dia akan keluar daripada pintu. Yes. Barulah. Sebelum kita nak terus masuk ke dalam teater, macam Abang Jalur tu siapa yang si tahu dengannya. Dia dah lama berkecimpung dalam dunia seni hiburan. Terutamanya apabila beliau bergelar sebagai seorang pelakon dan lebih atas lagi bergelar sebagai seorang pengarah. So, Bang, berapa lama dah kita dalam dunia seni hiburan? Okey. Start kami 98 lah. 98. Itulah 98 sampai 2023. Belum tahu apa-apa biasa. Kau sampai kini saya dah apa? Okeylah. 28 masuk 26, 25 tahun, 26 tahun. Lanjut lah. Di dalam pengarahan dalam industri TV start 2010 lah. 2010 dan pengarahan 2016. Sebab saya pun ada mengikuti perkembangan Abang Jalur berkenaan dengan cerita-cerita yang pernah pola dan barisan pelakon yang ada bersama dengan kita sebelum tu. Dan kami masih nantikan nama saya lah. Jangan saya mana ada rezeki kau insya-Allah ada. Datanglah audition. By the way, nak tanya sikit lagi soalan lah. Okey, silakan. Cerita ataupun drama yang paling ekstrim kita rasa kita pernah pola. Okey. Masa tu yang orang mana yang paling highest ranking lah. Okey. Kita tu yang dah masuk dalam Astro First. Misi lah. Action. Lepas tu ada lagi sikit cerita yang rasanya orang mana kira orang mana boleh lah sampai ke level dia lah. Iaitu
biak balau lah Okey. untuk keluaran TBS akan datang. Okey, Oh, macam. punya keluaran TBS akan datang. Sila-sila lah ambil kami orang tiga. Tapi udah Jangan bola, jangan bola. Jangan bola. Nampak tak pengalamannya saya dah di sini. Aku mulanya hari tahun toknya dah mula Syuting. ditayangkan. Tahun lepas pun dah ada syuting dah. Betul kan? Betul. Pengalaman mengajar kita. Janganlah mula next time lagi, mula ada shoot lagi. Padahal yang kami ni tahu pakai dengan baik kan dalam cerita nak kelak. Kami orang dah ada. Extra Yang- pelakon tambahan. Nina. Aku siapa juga? Orang dah aku tu. Alright. Dan itu adalah tetamu kita yang pertama. Okey. Dan kita nak beralih kepada tetamu kita yang seterusnya. Pretty Nina. Right, Pretty Nina. Mundi tangga dekat poster namanya berbeza. Why? Okay, nama kami yang sebenar adalah Hazanina, kita Hmm. poster. So, Pretty Nina sebab kami sebenarnya berlagu juga. Ya. Jadi kami lebih, dalam nyanyian kami lebih dikenali dengan nama Pretty, Pretty Nina. Kenapa sih diteruskan dengan pakai nama Pretty Nina ya? Oleh kerana Datuk dulu menggunakan nama ya untuk lakonan, so diteruskan untuk Oh. Si takutkah ada konflik macam Pretty Nina, kena Azhar Okay, confused. sedikit. kami dah ialah macam Dah terbiasa dah, macam ni? si kami akan padah macam dalam Facebook kami ke, dalam media sosial kami akan pakai nama ya Pretty Nina, Azan Nina Kelana. So maksudnya dua-dua ya adalah kami lah. Okey, macam nak aku tambah sikit lagi nak. Apa? Pretty you and me. Ingat bini. Okey. Right. Macam kita lah Nina. Yes, memang benar Pretty Nina adalah seorang penyanyi yang siapa sih tahu kan? Betul. Nak. Dan sejak bila kita mula berlakon? Kami mula berlakon dengan kita dalam Mencari Paradiso. Dan di siang kami mula macam, itu berlakon juga tu hal. Terkejut bangsa saya. Dalam diam. Sejak bila mula berlakon sebenarnya? Sebenarnya kami berlakon dah 5 tahun yang lepas dah. 2018. Macam ni lah. Kami masuk dalam Persatuan Anak Seni, kami belajar dari bawah. And then untuk semuanya sebab minat. Sebenarnya dari sekolah dulu kami memang ambil kebudayaan dan macam lakonan apa semua. So atas sebab kami minat nyanyian dan oleh kerana ada macam bila kami jalur macam tu ni ada pula kelas macam tu kami masuk. Sebab kami mau ilmu, so kita belajar dari Diba. So kami setelah pada saya kami pun alhamdulillah diberi peluang sampai kini. Lagu masih on lah. Still. Ya, ya. masih. Ada single baru sih. InsyaAllah ada. Bila? Akan lagu Iban dan ada lagu Melayu juga lah. Lagu Iban dan juga lagu Melayu. Dan ada pula lagu kami. Untuk ceritanya misi teh. Lagu kita. Nang sebab boleh. OST. OST okey. Nang sebab boleh pengarah kita. Pengarah boleh. boleh. Lakon boleh. Mola lagu boleh. Boleh. Bakat versatile. Ya. Right, kita teruskan dengan tetamu kita yang ketiga. Okey. Rizal, hai. Apa khabar? Sebelumnya saya dah stage name. Ya takut ditanya macam Pretty Nina. Macam dia, punya belum ada. Macam ni, kita fikir netok. Jom kita fikir nama ke Rizal. Okay, Rizal. Kita fikir apa Okey. ni mencun. Rizal, sejak bila mula berlakon? Kami involve sebelum tu dari teater dulu. Kami start dari umur 11 tahun. Ui, 11 tahun guys. kita tu umur 27. 27. Awal eh. Ui, gila. Okey, lepasnya? Lepasnya kami start tu pun ikutnya. Ikut Kak Nina lah. Oh, kan. Ya. Oh, ikut Kak. Okey. Jadi kami addressnya lebih selesa tugasnya cikgu lah. Cikgu, Ah, okey. yang ajar kita. Lawan kita boleh. Bang Jalut lah. Bang Jalut ke Pretty Nina? Cikgu. Cikgu. Yang mana Abang satu Jalur. Oh, Abang Jalur. Cikgu Jalur. Macam Pretty Nina tapi rupa-rupanya Abang Jalur. Ya, ada kayaknya. Oh, Sebenarnya awak tu, dulu kami mula kelas macam ikut kerajaan lah, federal lah. Okey. Sekolah lah tu kami ngajar lo SK Tebuan. Oh, Kita buat. So maksudnya dia ikut kami dari darjah 5 dulu. maksudnya di situ Abang Jalutnya jumpa talent daripada awalnya daripada sekolah lah. ya, dan Jadi kita kembangkan Ya, lagi. tinggal sampainya dah hilang dulu. Kayak dia kembali lah. Oh, nya hilang. Hilang. Bila dah ikut Hilang ke sini. Entah. Bila dah ikut Cikgu Jalot tu, abang yakin dek
Adik akan berjaya. Adik boleh. Adik boleh ni. Okey, so kehadiran Sida bertiga adalah untuk mempromosikan pementasan teater yang akan berlangsung pada 25 November. Betul? Betul. Teater yang bertajuk Diary Seorang Ibu. So, untuk teater, untuk naskah Diary Seorang Ibu, penceritaannya macam ni, Bang Jalot. Okey, kami nak cerita full pun okey juga. betul. Beri sikit-sikit lah. Beri clue. Okey, tu adalah pengalaman kami apabila kami tinggal di Kuala Lumpur dulu. Sesuatu yang berlaku secara orang mana benar, tapi kami ubah suai sikit lah. Okey, pengorbanan kisah seorang ibu tu. Okey. Okey, cara pengorbanannya kami semua lawan lah sebab surprise lah untuk orang nak langgar. Tapi yang kami boleh mana anaknya tua yang dilakonkan oleh kami tahu siapa ibunya yang sebenar dan klaim siapakannya. Oh, ni begitu begitu berat dan banyak konflik. Okey. Adakah anaknya yang benar ataupun ibunya yang benar? Oh, ya jadi persoalan dalam cerita tu. Yes. Okey. Dan semua jawapannya dalam diary. Dalam diary ya. Okey. Ah. Dari seorang ibu tu, adakah cerita tu dari segi pengalaman kita ke ataupun macam ni? Ataupun dari pengalaman orang idea lain. kita ke ataupun orang lain ke? Orang lain. Orang lain. Kami berjumpa dengannya di KL. Jumpa dengan di KL and then kami bertanya dengannya. Oh, ya ceritanya yes. Sebab lah kami padahal sebenarnya dalam segala ilmu yang kita ada tu, yang mesej yang ingin kami sampaikan adalah education adalah sangat penting. Gitu. Sensitif sikit. Lo takkan kita lagi Baru dengar sikit lah. Baru dengar sinopsis lah. Maksudnya di situ education. Education sangat penting. Betul. Sebab kami menceritakan kisah benar. Apabila husbandnya mati, ibunya si ada orang mana, si ada belajar yang tinggi, belajar tinggi. Macam si Andai nulis si Andai. Jadi berlakulah satu krisis. Proses pengorbanan ibu membesarkan anaknya. Tapi dengan cara yang orang pada terlarang. Terlarang lah. Sampai anaknya besar, once anaknya dah besar, anaknya tahu. Ni dah faham. Sampai cara ibu. Betul. Dan cara ibu yang kami simpan mana-mana. Biar Bapak tahu. surprise lah. Tahu dia lah, dah beli mana. Membesarkan anaknya dengan cara yang terlarang. Yalah, kadang-kadang niat sih menghalalkan cara, tapi kadang-kadang di atas kesempitan dalam kehidupan. Kita faham. Apa pasal kantor? Betul ya? Aduh Kantor ibu pasal. Pakai balik. Okey, Lip. Sempurna sih. Okey. Pelakon dalam teater Diary Seorang Ibu. Apa lagi saya? Nun. Cik, rasa macam kacak gigi Oh, okey. Kan kau rimas. Rimas. Okey, pelakon dalam Diary Seorang Ibu. Adakah hanya kita bertiga yang bermain, yang bercengkerama, bertelenovela di atas pentas untuk teater ke? Kami tiga je. Tak tiga dah. Yes. Saya dah nak extra saya dah. Saya extra. Saya dah extra. Sebab teater dengan TV lain. Lain. Teater tu dalam TV programnya akan dipanjangkan. Kisahnya pada unsur flashback, unsur permulaan cerita, tapi selalunya teater tu ceritanya dah dekat ending kan. Dah dekat ending kan. Apabila dah ending kan akan merangkumi semua daripada mula cerita lah. Selalu teater macam konsep. Jadi maksudnya kita ada seorang heroin, dua hero. Yes. Seorang hero, seorang pembantu lah. Pembantu. Lakon lelaki Saya lupa. pembantu. Kita membantu. Ni pasport tak? Hai, Ijal. Nunggah kita tu awang ke Ijal? Selalu awak tapi macam klise lah nak. Ijal lah. Ijal. Oh, yes, Bila sebut Ijal, ingat dengan lagu Nono. Bukan lah. Ya dah. Dia cepat masuk. Okey, Ijal. Yes. Kita memegang watak Kami sebagai adik adik siapa? Adik kepada abang. Adik-adik bukan. Adik kepada abang. Adik kepada abang. Tu abang macam ni kita rasa watak adik dalam teater untuk membantu untuk menyampaikan penceritaan teater tu dengan lebih berkesan lagi. First kami dapat offer tu pun kami asal macam berat sikit. Berat tak? Kami si pernah nak mbak kata orang art berat. Kami suka fun je macam mana. Betul. Jadi untuk first time kami asal macam
why not kami coba benda baru. Hmm. Jadi insyaAllah mun ada rezeki malam okey lah. Okey. Watak kita namanya adik. Memang adik. Memang adik aja. Yes. Tak rasa apa yang susah gila untuk disampaikan menerusi watak adik tu? Kami pun nak express emosi ya. Ya, Ada nangis ke? ada. Mesti. Memang perlu nangis. So kami nak express pun mesti mau ingat dengan orang tua pun di rumah ya. Benar juga. Dari siap lah kita mau Eh. express kita Benar. punya emosi ya. Ini lebih Bukan. dalam lagi lah maksudnya Yes, penjiwaannya perlu ada. Tapi tu first time ni tak dah. First time untuk yang Watak berat macam tu. Yes. Menangis tak? betul. Sikit pesan Mac. Jangan training dalam toilet. Tapi dia kat apa pun nangis dalam toilet tu. Ya, sikit. Saya cuba menangis tu kalau. Tapi nak bila kita kelakar pasal emosi dan penjiwaan watak, rasa-rasanya watak yang diimba oleh Kak Nina kita ni lebih berat sebabnya sebagai seorang ibu tu. Dia macam ni Kak. Bu, Benar juga. pembantu dah ada dek. Watak seorang ibu yang kami dapat rasanya memang sangat berat. Sebabnya emosi yang kadang-kadang bergantung dengan ibu. Benar. And then sebab kami adalah merangkumi semua ibu-ibu sedunia. Yang maksudnya macam nak nama seorang ibu yang akan pola apa aja untuk anaknya. And then dari siap macam ni kita nak menyampaikan mesej, macam ni kita nak memberi kesedaran dengan apa yang kita sampaikan. So watak ibu untuk bagi kami memang sangat-sangat berat bermain dengan emosi. And then kami semua bila kami berlakonkan teater Tok Tek sebagai seorang ibu ya, kadang-kadang kita semua lah macam fake. Faham sih? Walaupun kita muda tapi anak kami dah besar. Anak dah susah. Anak besar lagi dari ibu. Anak kami dah besar-besar semua tapi kami dalam ibu ya. Bila kami dah on stage macam contohlah, kami adalah ibu sidaknya. And then kami bukan Nina, bukan PT Nina. So ya yang akan bolah benda yang jadi macam natural untuk kami sampaikan. Macam ni kami kadang-kadang kan untuk nak nangis, kalau kita nak macam shake lah. Tapi biar benda yang macam apa yang kami nak keluar daripada mulut kami ya. Ya. Kami nangis, orang lain pun boleh terasa. Macam ya lah. Sebenarnya, sebab orang fikir benar-benar untuk orang berlakon dan nangis bukan mudah lah. Sebab nak ingat skrip dia aja, ingat nak point lagi, nak ingat message lagi, nak nangis lagi. Memang rasa susah lah. So kami pernah engkau diri pun dalam situasi yang nak. Tapi bukan berlakon lah. Berlakon lah kira. Sebab pun aku berlakon lah. Dia suruh nangis, siapa aku nangis terus bah? Mesti aku macam banyak dalam otak aku main dengan masalah. Untuk kes macam kau tu, selalunya mun pelakon yang siapa nangis memang kalah ada. Kalau ada, saya nangis. Ataupun Aimor lah. Siapa lagi? Aimor, baik gila. Musik bawang, minyak angin, kahwatur. Ya, nangis benar. Nangis berapa? Biar merah biji atau Okey, macam kita lah. Watak sebagai abang. Apa yang cuba disampaikan oleh watak abang tu dalam teater tu? Alright. Okay, satu je. Abang tu yang membawa konflik. Dia akan membawa konflik. Banyak hal lah. Akan bawa konflik. Problematik. Artinya apabila dia dah tahu siapa ibunya dia, jadi dia mau answer jawapan dia. Jawapan daripada ibu dia. Okay. And then dia mau tahu siapa dirinya yang sebenar. Ya. Ya. Jadi babak 3 lah. Waktu babak 3 lah yang akan merungkai segalanya. Climax Climaxnya babak 3 ya. Babak 3 orang tahu, audiens tahu siapa mak dia. Babak 1 biasa orang akan audiens kata tanya, nombor 2 orang kata tanya. Siapa je duduk tu, okey. So babak 3 lah. Jadi kami akan orang mana merungkai segala-galanya. Jadi abang tu memang berat lah wataknya. Betul. Seberat watak ibu lah. Ibu bermain dia berpura-pura, hanya berpura-pura sayang dan merahsiakan pengorbanannya dengan anaknya. Once kami dah tahu apa di polanya, jangan masih lagi nak berpura-pura, jangan simuk nak mana. Nyagi nak cuba nampak. Jangan nampak, jangan simuk nak mana pun. Ya aja. Jadi mendapatkan kepercayaan anak, lebih lagi anak Betul. adalah sangat sakit. Sakit. Jadi caranya
cara permainan kami lah. Permainan kami bermain dengannya dan ngugutnya. Jadi nampaklah unsur-unsur anak kejam banyak Anak kejam. Malaysia nampaklah. Okey. Bang Jalud. Kami pernah nanggai tak jadi Samsung. Masa kaya ke ya? Oh, okey. Aku nanggai jadi Samsung. Okey. Tapi bukan cerita ya lah. Saya. Kita sebagai seorang pengarah dan dalam masa yang sama kita berlakon juga. Tak sih rasa kita dah terbeban dengan emosi sebagai seorang pelakon. Pasal kita sebagai pengarah lagi tak perlu memikirkan, kau jangan datuk, prop lagi segala-gala lagi. Dah lah diberatkan dengan emosi untuk berlakon. Diberatkan lagi dengan tugasan pengarah. Tak sih rasa macam terbeban. Sebab kami dah biasa dengan cara macam ni. Sebab kami dah melatih diri kami supaya kami mikul beban. Daripada mula kami kecimpung dalam bidang dunia seni tu, kami memang bebankan diri kami dengan berbagai benda-benda macam ni supaya lama-lama kami boleh mula. Walaupun 3 orang aja dengan kami boleh syuting je drama. Kami boleh, kami mampu. Sebab kami dah experience kan kami dah mana 20 lebih tahun dalam dunia tu. Jadi kami rasa dah biasa. Bagi kami siapat. Jadi kami bukan jenis pengarah yang duduk aja. Okey action dia ajak kami siapat. Kami jadi kursi kami pun orang lain yang duduk selalunya. Macam assistant director duduk. Sebab kami yang akan mikul kerja as a director, as a assistant director, as a pelakon. Macam tu kami bentuknya dua lo. Once dua dah terbentuk, baru kami involve masuk dalam. Multitasking. Yes, multitasking. Jadi Tapi bagus sebenarnya orang kita di Sarawak tu sebab kita di Sarawak tu orang mana pengalaman kita dalam dunia tu mungkin agak ketinggalan sekitar daripada Semenanjung. Sebab kami membawa konsep teater tu yang tu supaya kita boleh melangkah Jauh lagi supaya kita ketinggalan sekitar dalam sudut teater. Okey, cerita pasal teater tu, kita pergi ke teater pun saya tu. Macam dulu dengan kini tu ada perbezaan ke cara orang nak berteater? Ada. Masa tu kini tu ada kebanyakan kini tu apabila kita bercakap dengan teater di Sarawak masih mengekalkan teater yang sebenar. Kita masih berdiri 45 degree, boleh tangga belakang sikit tu, pakai mata aja apa semua boleh beri belakang. Tapi once kita di KL dah Lain. dah lupa dah benda yang sebenar. Jadi saya ada lagi dah 90 degree muka setengah apa semua dah saya lagi teater sebab dia mau tu musical. Nampak natural lagi lah. Yes, nampak natural. Dia nampak lebih berlakon kena dalam TV. Jadi saya dah macam kena. Saya lagi dah. Apa hal aku dibelah macam tu? Sini tempat aku. Bukan. Office. Apabila kita berlakon teater, pergerakan kita besar. Yes. Apabila macam TV, apabila kita pada sibuk dalam TV, kita boleh pakai TV. Tapi teater, Cepat. dia bertukar. Body Jadi, language tukar. So, lambat dah berlakon TV, lambat dah berlakon teater tu kira kami declare kami berlakon teater last kami berlakon tu. Okey. Untuk dari seorang ibu saya difahamkan Jalud Jeman akan tampil sebagai pelakon buat kali yang terakhir. Why? Dia perlu besar. Why? Kena sayang lah. Bagi kami cukup lah. Cukup. Sebab pun nak berhenti pun biar berhenti dalam kejayaan. Biar berhenti dia. Dah berhenti dan kami nak melahirkan banyak lagi orang kendak kami lah. Maksudnya akan ambil anak-anak murid. Yang masih lagi berkecimpung dalam dunia seni, teater, tetapi Dalam pengarahan. dalam pengarahan. Untuk berlakon yang beri peluangan orang lain. Yes, juga. orang lain. Boleh dikatakan OL lah. Apa OL? Orang lama. Orang lama. Jadi maksudnya di situ Nas, kita dua boleh belajar daripadanya. Nak tahu betul-betul ada job. Siapa? Kita dua aja. Aku Lupa Ardin. Mungkin je lah Fira. Kita baik. audition. Audition boleh bang? Nah, Boleh. Okay, nak mana jadi audition ni. yang paling latest? Si dah pula. Kita doa aja dapat kami ada jugalah akan hantar beberapa proposal. Satunya daripada dengan Finastik Kenegaraan. Tajuknya mendapatlah kita start insya-Allah. Tumbukan Emas. Ya. Iaitu cerita
kenderaan Sapok Biki. So, Vicky. Then TVS ni adalah kata beberapa ingat drama, then reality program. Drama boleh lah datang audition. Betul. Boleh ah. Daripada kita angkat kongsi tu bagus. Kan betul. orang lokal. Betul Tu sih. lokal. Yeah. Kalau kami ada dalam list, masukkan kami dalam reality show. Kami suka jadi host. Saya kabel lah. Ha? Aku pakai host. Aku buat jadi host. Aku hantar host ganti kabel. Boleh insya-Allah. Right, jangan lupa untuk saksikan dari seorang ibu, okey, yang akan bersama dengan kita orang pada 25 November tu tatkala lidah berdusta, senaskah Dewi berbicara merungkai nostalgia. Okey, di sini boleh sangat tak? Okey, kita boleh pergi ke Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak. Okey. Okey, masuk adalah percuma Free. dan malamnya ada cabutan bertuah lah. Ada juga. Ada. Acak tu. Sebabnya malamnya bukan hanya teater dari seorang ibu saja. Malamnya adalah malam anak seni, iaitu penganugerahan sijil-sijil para pelajar untuk diberi. Sebab ada waktu yang COVID, kami orang sempat beri sijil dulu. So kami orang akan malamnya terus berilah anugerah ahli terbaik dalam Macam penyanyi juga terbaik tau. Jangan kau dah. Bukan ke? Rasa-rasanya je pemenangnya. Okey, jawapan dah bocor. Buang. Sijil orang belajar berlakon sebab dia memang kena belajar berlakon dengan kami. Kami buka kelas 6 bulan, dah 3 bulan dah. Okey, dah lepas sijil lah. Walaupun orang pandai sijil asyik laku gila tapi boleh membawa dia lah. Dia berlakon TV dan berlakon pentas. Okey. And then anugerah untuk ahli yang aktif dalam persatuan dan anugerah untuk ahli yang aktif di luar persatuan. Maksudnya apabila dia nak ikut kami ni, dia aktif ikut produksi di luar. Boleh lain lah. Boleh kata lain. Semestinya ikut kami tu dia jadi pelakon Dia aja. kena lesen lah. Macam lesen lah. Lesen lah. Dia ikut kami tu semestinya jadi pelakon aja. Okey, Datuk yang lahir pelakon. Ada yang lahir menjadi kru belakang tabir. Belakang tabir juga. Okey, ada 2-3 orang. Ada siapa? Ada Mirah Lun. Mirah Lun dia jadi pelakon, dia jadi Yang ni apa? konti dalam drama kami. Dia lahir jadi kata saya. Pakai topi rambut panjangnya sama je lah. Semua lahir dari belakang tabir. Acak. Okey, awal-awal kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Abang Jalot dan juga tim kerana sudi untuk bertandang kemari untuk berkongsikan berkenaan dengan teater. So guys, jangan lupa untuk saksikan Diary Seorang Ibu yang akan dipersembahkan kepada anda bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka pada 25 November. Boleh datang awal, bermula pada jam 7 malam dah boleh berkumpul dah. Boleh dah. Lagi awal, lagi bagus. Kemasukan dalam 500 tiket saja. 500 tiket je kan. Jadi siapa-siapa yang minat mau angkat cerita dari seorang ibu tu, jangan lambat. Yeah. Sebab 500 tiket untuk jabatan tiket tu lah. Pakainya. Dan dari seorang ibu, dari seorang ibu arahan dan karya daripada Jalur Juman. Saksikan persembahan teater daripada Jalur Juman, Azanina dan juga Awang Rizal kelak. Okey. Support teater lokal. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.